بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Surah Hud ayat 114. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, wasta'inu bil ghadwah wal rawhah wa syai'in minad duljah. Yang bermaksud, wasta'inu bil ghadwah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah bil ghadwah, pada waktu pagi, warauhah, dan pada waktu petang, wa syai'in minal juddah, dan sedikit daripada waktu malam. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis yang saya baca ni tuan-tuan, sebagai mukaddimah ini, Nabi pesan kat kita bahawa orang Muslim pada waktu pagi, pada waktu petang, dan sepertiga malam, Nabi bagi tahu dekat kita waktu-waktu itu waktu yang penting untuk kita berikan perhatian, khususnya untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi, pada waktu petang, dan sepertiga malam. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim dalam Mustadrak, dan hadis ini dinilai sahih. Ada satu doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ya Allah agar kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya, doa ni tuan-tuan, kata ulama, Nabi rajin baca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Doa ni, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon padamu keselamatan hidupku ini di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wa ahli wa mali. Dan doa Nabi SAW, ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan, kesejahteraan pada agamaku. Kita kena minta doa supaya Allah selamatkan agama kita ni, selamatkan akidah kita, selamatkan agama kita, dan selamat juga dua dunia kita. Dunia pun kita nak selamat tuan-tuan, bukan akhirat kita. Dan Nabi pun suruh kita berdoa supaya kita ni berjaya dekat dunia, bukan kita gagal dekat dunia. Kita nak dekat dunia pun kita selamat dan kita berjaya, dan juga akhirat lagi, apatah lagi. Dan juga kata Nabi SAW,
selamatkanlah ahli keluargaku dan selamatkanlah harta-hartaku. Ini beberapa perkara yang Nabi tanam kepada orang Muslim supaya jaga dan doa kepada Allah supaya selamat beberapa perkara-perkara penting dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan muqaddimah hadis yang saya nukilkan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh ini menggunakan kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan yang lepas kita dah cerita tentang bagaimana nama-nama anak iblis. Orang ulama menyebut bahawa ada hampir 5 jenis nama anak iblis ni. Antaranya Al-Thabar, Al-A'war, Al-Miswab, Dasim dan Zaknabur. Menurut Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ke setiap 5 jenis nama iblis ini ada tugas-tugas masing-masing. Dan di antara tugas yang iblis ni tuan-tuan sekalian, dia memang kacau dan ganggu hamba Allah SWT, iaitu namanya Al-Miswab, iaitu apabila dia mendengar, dia mendatangi orang yang sedang mengucapkan sesuatu perkara kepada saudara-saudara dia, iblis yang nama Miswab ini dia akan mai racuni orang ni supaya melakukan pendustaan, melakukan pengkhabaran-pengkhabaran yang tidak benar, yang tidak betul, lalu dia pergi cerita dekat orang. Dan ini yang duk berlaku dekat dunia kita, dan ini yang duk berlaku pada hari ini. Benda tak pasti, benda yang tak confirm, benda yang bukan berasaskan ilmu, dia pergi sebar kat orang lain. Lalu orang lain pun dapat maklumat yang salah, orang lain dapat berita yang tidak betul. Ini kita sebut bahawa dia kena tipu dengan iblis. Orang Islam bila dia terima satu maklumat, dia kaji dulu, dia pastikan dulu, dia saring dulu maklumat tersebut benar-benar yang sahih ataupun benar dan sebaliknya. Ini dah tuan-tuan. Baik. Kemudian muka surat 40. Kita tengok. Setiap manusia disertai satu syaitan. Jadi pagi ni tuan-tuan, Ibnu Jauzi main satu bab, satu subtopik membagi tahu dekat kita bahawa kita ni tuan-tuan tak kira lah siapa pun, iblis dia main damping kita. Damping itu bermaksud apa? Bermaksud dia cuba untuk merosakkan hamba Allah SWT. Kita tengok dari riwayat Urwah bin Az-Zubair bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, memberitahukan kepadanya satu malam Nabi SAW keluar dari tempat tinggalku sehingga membuatku cemburu kepada beliau. Ida tuan-tuan, Aisyah dengan Rasulullah ni, kalau kita belajar dalam ilmu hadis, Aisyah ni memang dia selalu cemburu dengan Nabi. Hak tu benda biasa, dia memang cemburu pada Nabi. Dan cemburunya Aisyah ni tuan-tuan sekalian bukan bermaksud menjatuhkan kredibiliti sahabat ataupun ummahatul mukminin, bukan. Dan ini menunjukkan tuan-tuan, ya, fitrah manusia, fitrah seorang wanita biasanya macam tu. Kalau perempuan tak cemburu ni, kita kata luar biasa, peliklah perempuan ni. Kalau tak cemburu dengan suami dia, pelik. Dan juga tuan-tuan sekalian, sifat cemburu Aisyah tu, bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan fitrah wanita. Ida tuan-tuan, ada orang suami yang dia tak tahan dah sabar tuan-tuan, lalu dia buat sesuatu benda yang di luar jangkaan dia. Ida tuan-tuan, Nabi hajar kalau hadapi perangai isteri macam ni, ada kaedah-kaedah dia. Tuan-tuan ingat dalam lafaz Al-Bukhari, ya, satu hari ada sedikit pertelingkahan di antara keluarga Aisyah, keluarga Fatimah dengan keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu hari tuan-tuan, pasangan suami isteri ni tuan-tuan agak dingin. Kemudian Nabi pergi ziarah Fatimah. Rasulullah tanya, Fatimah, mana suami hang? Mana suami hang? Fatimah kata, fil masjid,
Fatimah kata Ali fil masjid, dia duduk masjid. Nabi SAW pergi cari Ali, dan pada waktu itu Ali sedang beriktikaf di rumah Allah. Dan apabila Ali melihat kedatangan Nabi SAW, dia bangun lalu dia membersihkan pakaian dia. Lepas tu Nabi kata, "Ijlis ya Abat Turab." Duduk wahai bapa debu, kata Nabi. Ya, dan pada waktu itu Ali dia seronok sebab Rasulullah bagi gelaran Abu Turab kat dia, bapa debu kat dia. Dia seronok sebab yang bagi gelaran tu bukan orang biasa. Yang bagi gelaran tu adalah Nabi SAW. Dia seronok dengan gelaran tu. Dan saya nak sebut bahawa apabila berlaku pertelingkahan di antara suami dan isteri, Ali dia cari agama. Ali dia patah balik pergi cari masjid. Maknanya dia cari apa agama ajak dekat dia. Aidah tuan-tuan, ini resepi apa yang berlaku di kalangan keluarga di antara Aisyah dengan Nabi, dan apa yang berlaku di antara Fatimah dengan Ali. Dan ini menjadi petunjuk kepada umat bahawa kalau berlaku ujian dalam keluarga kita, apa yang agama tunjuk dekat kita. Aidah tuan-tuan. Baik, kemudian Aisyah ni tuan-tuan, bila dia tengok Rasulullah tinggal dia rasa cemburu. Sehingga lalu beliau kembali dan tahu apa yang ku lakukan itu. Beliau bertanya, "Apa yang berlaku denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu?" Oh, Nabi tanya ke Aisyah, "Pasal apa dengan hang ni Aisyah? Hang ni cemburu ke?" Tu maksud dia. Nah, Rasulullah tanya Aisyah tu, "Awak hang jadi lagu ni, hang cemburu ke?" Baik. Lalu Aisyah kata, "Bagaimana aku tidak cemburu jika melihat engkau seperti itu?" Aisyah ni tuan-tuan, sebab Rasulullah tinggal dia tuan-tuan, bukan tinggal terus ni, tinggal biasalah. Dia Rasulullah ni dia buat kerja. Dia buat pekerjaan tertentu. Dia tinggal Aisyah, Rasulullah tinggal Aisyah. Rupanya engkau telah didatangi syaitan. Nabi kata, "Aisyah, syaitan duk bisik dekat telinga hang." Ni Nabi kata ni, "Aisyah, dalam aku tinggal duk buat urusan aku ni, syaitan mau bisik telinga hang. Duk cerita benda-benda yang tak betul kat hang." Maka hang pun dipengaruhi dengan benda tersebut. Tuan-tuan, Nabi ni cerita dekat siapa ni? Bagi tahu dekat siapa ni? Bagi tahu dekat Aisyah. Aisyah tu siapa? Isteri Nabi, Ummahatul Mukminin. Dia pun tidak terlepas daripada belitan syaitan. Aidah tuan-tuan. Kemudian aku bertanya, ini Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada syaitan yang bersamaku?" Syaitan ada bersama aku ke? Dia berani ke main racun aku ni sebab aku ni isteri Nabi? Macam tu. Kemudian Nabi kata, "Sadaq, betul. Iblis dia ni dia tak kira siapa. Syaitan iblis ni perangai dia tak kira siapa. Mau kalau kata hamba Allah, hang Nabi ke, hang sahabat ke, hang tok imam ke, siapa pun gelaran yang orang bagi hang dekat dunia, iblis dan syaitan ni akan ganggu kita." Sebab tu kita ni jangan duk rasa hebat sangat. Jangan duk rasa hebat sangat tuan-tuan. Depan kita tu beribu pengikut. Syaitan ni tuan-tuan dia pandai. Dia pandai. Cara ulama, iblis ni tuan-tuan, cara ni. Cara tok guru, iblis ni mau bagi rosak cara tok guru, cara ni. Orang yang kuat mengaji, iblis nak bagi rosak orang kuat mengaji dengan cara ni. Begitu juga sebaliknya. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena sentiasa berhati-hati. Saya pesan terutamanya diri kita, diri saya dan juga tuan-tuan, sentiasa berhati-hati dengan belitan syaitan ini. Kerana sebab tu ada satu doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, dan hadis ini dinilai hasan sahih oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Adhkar oleh Al-Imam Nawawi menilai hadis ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, "Allahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wash-shahadah, rabbi kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa ant,
a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ini Nabi berdoa tuan-tuan. Nabi pun berdoa dengan doa ini. Apa doa Nabi? Allahumma fatiras samawati wal ard. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang terlintas dalam fikiran kita, apa yang kita dah buat ni, sama ada orang nampak ataupun orang tidak nampak, semua itu alimul ghaibi wa syahadah. Allah tahu semua. Rabbi kulli syai'in wa malika, Tuhan segala sesuatu dan raja menguasainya. Allah kuasa. Tak ada siapa yang lebih berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Ini dah tuan-tuan, doa Nabi ni tuan-tuan, Nabi selalu mengucap dan memperbaharui syahadahnya sebelum Nabi berdoa kepada Allah. Nabi selalu memperbaharui syahadah dia. A'udzubika min syarri nafsi, dan aku memohon perlindunganmu daripada segala kejahatan yang datang daripada diriku sendiri. Tuan-tuan, kadang-kadang benda hak jahat, benda yang tak baik itu kadang-kadang bukan datang daripada kawan, bukan datang daripada jiran, dia kadang-kadang datang daripada diri kita sendiri. Dia mai daripada kelakuan jahat kita sendiri. Nabi SAW doa, ya Allah, pelihara aku daripada kejahatan yang mai daripada diriku sendiri. Min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Dah tuan-tuan, hadis ni dinilai hasan sahih. Pula dah hasan sahih tu macam mana? Hasan ke hadis ni, hasan ke hadis ni sahih? Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, apabila dinukilkan oleh Al-Imam Tirmizi, kata Imam Tirmizi kalau hadis ni hasan sahih, bermaksud menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahawa sanad itu banyak, dan sanad itu ada sanad yang dinilai sahih, ada sanad yang dinilai hasan. Apabila dikumpulkan semua sanad itu, Imam Tirmizi kata hadis ini hasan sahih. Ini istilah dalam ilmu hadis. Kalau kita nak tahu, ini di antara ungkapan-ungkapan ulama mutaqaddimin di kalangan ulama-ulama terdahulu. Dia berbeza dengan ulama-ulama mutaakhir kita seperti Al-Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar dan sebagainya. Ini sedikit maklumat tentang ilmu ulumul hadis. Baik, kemudian bila Aisyah kata lagu tu, Nabi kata betul, tak kira siapa, syaitan dan iblis ni dia akan mai ganggu kita ni. Dan kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah dia bersertamu pula? Aisyah kata, iblis dengan syaitan ni ada dia nak ganggu hang ya Rasulullah. Dia kata lagu tu, kau kena tak? Nabi kena ataupun tidak dengan iblis ni? Nabi kata, benar, iblis pun dia akan kacau aku. Maknanya apa? Aisyah pun kena dengan iblis, maknanya tak terlepas daripada bisikan syaitan. Nabi pun, iblis berusaha untuk merosakkan Nabi SAW. Maknanya apa tuan-tuan? Rasulullah pun tak terlepas daripada bisikan syaitan. Rasulullah ni, apatah lagi kita ni tuan-tuan. Hari ni kita boleh tengok caca merbanya agama kita pada hari ini. Betul tak tuan-tuan? Ni sehari dua ni tuan-tuan, heboh, panas. Allahu Akbar. Macam-macam berlaku isu duk berlaku pada hari ni. Kita katakan bahawa kita nak bawa agama ni ke arah mana? Kita ni tuan-tuan nak bawa agama ni ke arah mana? Kita kata bahawa cukuplah kita dekatkan ummah ni tuan dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ulama yang berada dalam neraca ilmu. Tak payah kita duk jadi orang black-black. Kita ni kalau jadi orang black-black tuan-tuan, sanjunglah, orang sanjunglah kita. Cakap benda black-black, sanjunglah kita. Tu duk jadi dalam urusan kita beragama ni tuan-tuan, tak payah duk jadi orang black-black lah.
Cukuplah kita dekatkan diri kita, dekatkan ummah, dekatkan masyarakat dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan ulama yang berada dalam neraca ilmu. Cukup. Tak usahlah duk cakap benda-benda yang jauh dengan takwilan yang baik, yang terlalu jauh dengan disiplin ilmu. Tuan-tuan sekalian, buat-buat kita nak jadi pelik-pelik ni. Cukup kita berada dalam Quran dan Sunnah, apa yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita yang muktabar. Cukuplah tuan-tuan sekalian. Baik. Nabi kata, betul, aku pun kena dengan iblis. Ya, tetapi kata Nabi SAW, Tuhanku menolongku dalam menghadapinya sehingga aku boleh selamat. Tuan-tuan, kalau kita belajar dalam ilmu hadis ataupun dalam ilmu sirah, riwayat yang sahih menurut Ibnu Ishaq, dalam Sahih Ibnu Ishaq, kita tahu bagaimana sebelum Nabi menjadi Rasul sekitar tahun 40 tahun, ya, Nabi pernah terlintas dalam diri dia untuk terlibat dalam majlis keramaian dengan kawan-kawan dia. Ini cerita tuan-tuan dalam ilmu sirah. Nabi train satu ketika dulu, ya, sebelum Nabi jadi Rasul. Waktu itu Nabi waktu remaja pada waktu itu, ya, Nabi waktu itu mengembala kambing. Nabi duduk dia dekat satu bukit. Nabi tengok ada Arab Badawi, Arabi, dan Nabi pesan kat dia, hang tolong jaga sat kambing-kambing aku ni. Lepas tu Arabi ni kata, tak apa, aku jaga kambing hang ni. Nabi turun, tuan-tuan sekalian, di dalam satu majlis itu orang melakukan nyanyi-nyanyian, berseronok, tuan-tuan sekalian, dan sebagainya. Ya, maka dipendekkan cerita, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan menyelamatkan Nabi SAW. Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selamat. Allah selamat telinga Nabi, Allah selamat fikiran Nabi, Allah selamat hati Nabi daripada kelalaian dunia. Aidah tuan-tuan. Sebab tu ucapan Nabi, tindakan Nabi, iqrar Nabi itu mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aidah tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, man nasaba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir, apa yang dinisbahkan kepada Nabi, sama ada percakapan, perbuatan dan iqrar, semua itu di bawah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Aidah tuan-tuan sekalian. Sebab tu ucapan yang paling baik, ucapan yang paling benar, ucapan Nabi. Kita ni tuan-tuan boleh jadi salah dan boleh jadi betul. Ihtimal bainal khata' was shawab. Orang ni tuan-tuan, boleh kita ambil ucapan dia dan boleh kita tolak ucapan dia. Tak kira lah siapa pun hak duk cakap depan ni. Tak kira tuan-tuan. Ini prinsip. Tak kira orang ni tuan-tuan, kita boleh terima dan kita boleh saring ucapan tersebut. Tapi kalau Nabi yang cakap tuan-tuan, tu duk fikir dah, ambil terus. Sebab yang tu ucapan yang dipandu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, Allah selamat Nabi. Dan juga pada ulama mengatakan bahawa, ya, menurut Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ni tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu riwayul hadis, kita akan tahu dia di antara tokoh muhaddis yang besar di kalangan tabi'in, kibarut tabi'in, Sufyan bin Uyainah. Dan beberapa nama lagi Sufyan, seperti Sufyan Ats-Tsauri. Ini semua tokoh-tokoh besar dalam ilmu hadis. Jago-jago besar dalam ilmu hadis. Kalau mereka menukilkan riwayat, ya, riwayat tersebut tuan-tuan tu selalu pertikaikan. Kenapa? Ini kibarut tabi'in yang menukilkan tu. Sufyan bin Uyainah. Tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu al-jarh wa ta'dil, ya, kalau kita nak tahu seorang perawi tersebut perawi yang diterima oleh ulama ataupun tidak, mesti tidak dapat tidak kita akan merujuk kepada komentar-komentar, ya, yang telah dinukilkan oleh Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Az-Zuhri, dan beberapa lagi kibarut tabi'in yang memberikan komentar kepada perawi-perawi hadis ini, karena mereka ialah sarjana dalam bidang itu. Tuan-tuan sekalian, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, dia menjelaskan bahawa beliau bersabda, sehingga aku selamat dari kejahatan, lalu syaitan berkata, dia pun tidak selamat. Maknanya apa? Maknanya antara Nabi pun tuan-tuan sekalian kata aku selamat,
kerana Allah bantu aku. Tapi syaitan ni tuan-tuan, dia berusaha untuk menyesat dan juga memesongkan walaupun Nabi SAW. Tu dah tuan-tuan, tu tara Nabi, apatah lagi kita ni tuan-tuan. Tu dia bidang tu, apatah lagi kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena hati-hati. Berapa banyak hari ni tuan-tuan ajaran sesat. Kita kena kaji tuan-tuan. Dekat dunia ni tuan-tuan, berapa banyak ajaran hak awal tu kita tengok elok, dia berada dalam elok tuan-tuan, dia berada dalam kebenaran. Tapi lah tuan-tuan, dia tergelincir dengan landasan yang benar. Betul tak tuan-tuan ni, si abang ni? Tuan-tuan cuba baca tengok. Awal tu kita tengok, dia bawa ke arah Islam, dia bawa ke arah benda yang baik, benda kebenaran. Last sekali dia tergelincir. Sebab apa? Kita tengok macam mana detik-detik permulaan dia tergelincir. Mula dengan ketaksuban, mula dengan keangkuhan, mula dengan kesombongan, mula dengan tuan-tuan dia mengangkat diri dia sendiri. Allahu Akbar. Islam tak pernah mengangkat diri kita. Sebab tu surah Al-Mudathir ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh, Allah pesankan Nabi. Allah kata, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Allah Subhanahu wa taala pesankan Nabi, wahai Muhammad, wahai orang yang berselimun, bangun, berikan peringatan kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Allah, jangan besarkan diri kita. Ini di antara dakwah, ini di antara agenda dakwah. Sebab tu para pendakwah, para duat, jangan duk besarkan diri, jangan duk mengangkat diri, jangan buat apa benda tu. Ya, Allah tegurkan Nabi, Allah bagi tahu dekat para sahabat, apabila menyampaikan Islam, besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, jangan besarkan diri. Nah, kalau besar diri ni tuan-tuan, syaitan dia mula pada poin itu untuk cuba untuk menyesatkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia mula dengan benda yang kecil ya. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sebab tu kita minta doa. Dalam satu doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi, hadis ini disebut dalam Mustadrak Al-Hakim, bahkan Al-Imam Az-Zahabi menyebut hadis ini hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika 'azamatik an ughtala min tahti. Doa ni kita jangan dengar, tapi doa ni diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau pelihara, Kau jagalah diriku ni daripada musibah yang datang daripada arah depan dan arah belakang. Kita nak Allah jaga diri kita tuan-tuan. Ujian, musibah, belitan syaitan, benda-benda yang tak elok ni tuan-tuan, mai ke arah depan kita, mai ke arah belakang kita, dari ke arah wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, Kau jagalah aku daripada arah kanan dan arah kiriku ya Allah. Ya, dan dari wa min fawqi, dan dari atasku ya Allah, jaga. Nah, jagalah ya Allah, jagalah diriku ya Allah, dan aku memohon kepadamu ya Allah daripada wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Memohon perlindungan dengan keberkatan keagunganmu daripada laknatnya bumi dunia yang berada di bawahku ni Allah. Muslimin, mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak ajak kepada kita melalui doa-doa ni tuan-tuan, supaya setiap umat ini perlulah kita berhati-hati dalam menghadapi disebut sebagai talbisul iblis. Kesimpulannya tuan-tuan sekalian, saya nak sebut bahawa kita kena berhati-hati. Orang soleh ke, orang tak soleh ke, sahabat ke, tak sahabat ke, hatta Nabi pun tidak terlepas daripada gangguan iblis dan syaitan ini. Ya, sebab tu para ulama ada menyusun kepada kita doa-doa supaya kita memohon kepada Allah untuk kita berlindung daripada Allah SWT, daripada belitan-belitan syaitan ini. Tuan-tuan sekalian, saya rasa takat tu dulu perkongsian kuliah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang
kita akan meneruskan pembacaan kitab kita ini dengan bab menceritakan tentang syaitan berjalan menurut aliran darah dan cara berlindung daripadanya. Dah tuan-tuan sekalian, Ibnu Jauzi habaq kita tuan-tuan, iblis ni di antara salah satu cara untuk merosak dan meracuni fikiran kita ni melalui jalur darah. Dan ada caranya untuk kita berlindung daripada gangguan-gangguan syaitan. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat daripada pembacaan kitab kita pada pagi ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.